Sebagai contoh, pagi ini insya-Allah kita akan bincangkan satu lagi kaedah pengubatan ikhtiar kita yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu menjaga diri dengan pengambilan kurma ajwah dari puncak Madinah. Ini muka surat 211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, serta ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya kembali kita dapat bertatap muka membincangkan kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang merupakan versi asalnya adalah Al-Wasiyah bi ba'di sunnah Shibhil Mansiyah, susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid. Alhamdulillah, pada minggu lalu kita telah pun sempat membahaskan bab yang ke-13, iaitu subtopik berkaitan dengan berbekam, yang mana bab yang ke-13 ini adalah pelbagai sunnah yang berkaitan dengan perubatan, muka surat 202. Bab yang ke-13. Kita total ada 18 bab di dalam kitab ini, dan kita sempat membahaskan pertemuan lalu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan perubatan ini adalah tentang berbekam, muka surat 209. Seperti yang kita dah pun maklumkan, berbekam adalah pengubatan yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri pernah berbekam, dan Nabi sendiri memberi upah kepada orang yang menjalankan bekam. Sebagaimana hadis di dalam banyak yang dibawakan oleh para sahabat, kata Abu Hurairah, "Inna kana fi syai'in mimma tadawawna bihi khair fal hijamah." Nabi sebut kepada Abu Hurairah, sebaik-baik apa yang kamu lakukan untuk ikhtiar mengubat penyakit kamu adalah dengan berbekam. Hadis Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Hakim dan Imam Ahmad. Dan Samurah sendiri pernah mendengar Nabi menyebut, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik cara atau ikhtiar mengubat penyakit adalah dengan melakukan bekam. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan kita ni musim-musim Isra' wal Mi'raj, jarang diangkat tentang satu riwayat bahawa ketika Nabi Isra' itu sendiri, malaikat telah berwasiat kepada Nabi kita supaya dipesan kepada umatnya untuk berbekam. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas, "Ma marartu lailata usriya bi mala'im minal malaikah illa kulluhum yaqulu li 'alaika ya Muhammad bil hijamah." Bila aku tempuh malaikat-malaikat ini ketika di-mi'rajkan ke langit, malaikat ini mesti pesan pada aku, "Wahai Muhammad, 'alaika ya Muhammad bil hijamah." Lakukanlah berbekam. Pesan para malaikat ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi pesan, "Haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata usriya bihi annahu lam yamurru ala mala'in minal malaikah illa amaruhu al-mur ummataka bil hijamah."
Nabi cerita kepada Abdullah bin Mas'ud ketika dia diisrakkan, bila dia lalu kumpulan malaikat, mesti malaikat tu akan kata kepada baginda Nabi, mur ummataka, suruh umat engkau bil hijamah, untuk berbekam. Ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi ni kita dah bahaskan pada pertemuan yang lalu, berbekamlah, tapi jangan berhenti berubat ataupun berhenti rawatan yang lain-lain dan kita hanya berbekam saja. Tidak, ada lagi ikhtiar-ikhtiar yang lain. Ni sebahagian saja. Sebagai contoh, pagi ini insya-Allah kita akan bincangkan satu lagi kaedah pengubatan ikhtiar kita yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu menjaga diri dengan pengambilan kurma ajwah dari puncak Madinah. Ini muka surat 211. Kita lihat hadisnya. Hadisnya tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yawma summun wala sihrun." Siapa yang makan 7 butir kurma ajwah di waktu pagi, maknanya breakfast lah. Makan waktu pagi ni sarapan. Kalau dia makan 7 butir kurma ajwah waktu sarapan, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun walaupun sihir. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah lafaz lain disebutkan, man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbihu lam yadurruhu summun hatta yumsiya. Barang siapa makan 7 butir kurma dari jenis ajwah, yang mana lokasinya berada di antara 2 tanah cadas, maksudnya Madinah, pada pagi hari, maka tidak akan ada racun yang mencelakakannya sehinggalah waktu petang. Dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha pula, Nabi ada bersabda, inna fi ajwatil aliyati shifaan au innaha tiryaqun awwalal bukrati. Dalam kurma ajwah yang berasal daripada Aliyah, iaitu arah kota Madinah di dataran tinggi di Najd, itu mengandungi ubat penawar, atau ia merupakan ubat penawar, dan ia merupakan ubat penawar racun apabila diambil pada pagi hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang disebutkan di sini adalah Al-Aliyah. Aliyah ni terjemahan dia disebut arah kota Madinah di dataran tinggi di Najd. Aliyah ini ada beberapa pendapat ulama. Pertama, daerah Aliyah ini adalah kawasan perkampungan ataupun kawasan ladang perkebunan dari arah dataran tinggi Madinah menuju ke arah Najd. Najd ni kalau peta Semenanjung Arab, dia belah bahagian tengah. Itu dipanggil laluan Najd. Jadi itu yang disebutkan sebagai Aliyah. Pendapat yang kedua, Aliyah ini adalah ladang ataupun kawasan kebun di kawasan dataran rendah Madinah. Dia menghala ke arah Tihamah. Kalau kita pecahkan peta Semenanjung Arab, Jazirah Arab, ke bawah tu pergi ke Mekah. Ini hala ke Teluk, negara-negara Teluk, Khalij, Gulf countries, Bahrain, apa semua, dia laluan dia hala ke sana. Kata Al-Qadhi Iyad, Aliyah ini adalah daerah yang jaraknya paling dekat dengan Masjid Nabawi Madinah 5 km. Paling jauh 13 km. Ini ada dibahaskan lanjut di dalam Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Jadi kita kalau pergi ke Madinah nak mencari yang original di mana tu, wallahu a'lam. Kalau tanya semua Aliyah belaka. Ajwah, Aliyah, jawab Aliyah macam adik kita pun sangka baik sajalah, sangka baik saja. Tuan-tuan sekalian, bercerita tentang kurma ni saya ingat kita kena dah berumur-umur ni kena jadi amalan kita dah sekarang. Sebab hadis-hadis ni jelas. Tak tahulah kok kita ni jenis otak liberal. Ini ya ke? Ada tak kajian saintifik? Orang liberal dia pesen itu. Bagi kita yang beriman, cinta Nabi, ikut sunnah Nabi, apatah lagi hadis tu pula, kalau dibawakan pula oleh tokoh-tokoh seperti Bukhari dan Muslim, ianya memiliki kualiti yang tinggi. Kurma ini, walaupun tak ada hadis sekalipun, dia tetap adalah buah-buahan yang sangat bermanfaat tinggi. Tak boleh tidak kita kena amalkan. Kalau dalam bahasa saintifik, kurma dia dipanggil Phoenix dactylifera.
Makanan yang sangat baik, dia boleh mengenyangkan dan dia sangat tinggi khasiatnya. Dan disebabkan kita di Malaysia ni, kurma bukannya pokok yang di negara kita, jadi kita tak berapa kenal sangat kurma. Kita durian kita kenal lah, di 24, durian kampung, musang king, musang queen, itu kita terror betul. Hatta kalau dalam Tupperware pun kita kenal durian apa. Sebab durian tu dominan di negara kita. Tapi kurma kita tak kenal. Orang Malaysia kenal kurma dua jenis saja. Pertama kurma free yang Muhammad bagi tu. Dengan kedua Yusuf Tayyuk. Itu je lah dia kenal. Hal lain dia kira ya je lah. Tipu dia arak ya je lah. Dalam dunia kurma ni ada 1,400 jenis. Kita tak tahu. Memang payah kita nak kenal mana satu. Hatta kita kalau masa buat ziarah ke Madinah, masa musim umrah. Sekarang ni ada package baru pula, pasal duduk dalam ladang kurma. Pula sekarang duduk dengar tazkirah, minum, makan nasi kambing, nasi unta. Kita mandam pokok kurma, tobat tak tahu kurma jenis apa. Pokoknya banyak. Ingat kejengka ada, macam kelapa sawit pula. Dia ingat kejengka pula dah. Kita tak kenal. Ada ajwah, ada sukari, ada halawi, ada anbar, ada kurma safawi, ada asila, burhi, apa lagi, dakhani, macam-macam. Kita tak kenal. Bayangkan di Arab Saudi saja, mereka ada 400 jenis kurma. Tak tahu apa perbezaan. Pergi pasar kurma tu, dekat dengan sama dengan kawasan Masjid Nabi ke ataupun kawasan dekat dengan masjid-masjid Quba ke, memang banyak jual kurma di situ. Kita tadi tak kenal mana satu. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ada menyebutkan bahawa di Madinah saja ada sebanyak 120 jenis kurma. Di Madinah saja. Ini kita boleh rujuk panjang huraiannya dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim jilid yang ke-12. Apa kurma-kurmanya itu. Belum lagi kurma luar tanah Saudi. Contohnya kurma Mesir, kurma Iraq, kurma Tunisia, bahkan Pakistan pun ada kurma. Dan California, di Amerika pun mereka keluar kurma juga. Dia tanam pokok kurma di California tu jenis McJewel dengan Degletno. Itu daripada California. Sebab tu packaging dia nampak proper. Hatta di pasaran, kalau kita kurang berhati-hati, kurang cakna, ada kurma keluaran daripada Israel. Ada. Israel pun keluarkan kurma sebab dia punya muka bumi cuaca lebih kurang negara Arab saja. Kalau tuan-tuan tengok di pasaran, kalau jumpa yang jenama Jordan River, itu daripada Israel. Daripada yang ada dijual di pasaran. Dan kurma ni sekarang dah jadi satu trend di negara kita. Masjid-masjid tanam kurma, pokok kurma di masjid masing-masing. Banyak dah masjid yang kita ziarah, kita lawati, menanam kurma dalam skala yang agak besar. Sebab kurma ni dia cantik sebab dia macam pokok palma dan dia ada hasil dan dia ada barakah lah. Itu yang paling nak sekali. Dan sekarang ni tanam kurma di Malaysia boleh buat hasil dalam 3 tahun saja. Ini bumi bertuah lah negara kita ni. Kita bersyukur. Tanam kurma 3 tahun saja hidup. Berbanding di negara-negara Timur Tengah, ada yang mengambil masa 5-7 tahun untuk keluarkan hasil. Kita 3 tahun. Dengan syarat tanam ikut undang-undang, ikut peraturan. Masjid negeri kita ada tanam pokok kurma, 2-3 pokok. Zaman Dr. Sarifuddin Aisyah lagi jadi imam besar dulu. Tapi selepas 6 tahun baru keluar hasil. Yang tahun lepas perempuan bergambar bagi nak gerak datang gambar selfie bagai-bagai, suka sangat tengok buah kurma. Itu 6 tahun baru hidup. Kita tanya pada orang pandai kenapa masjid negeri punya hasil lama sangat sampai 6 tahun. Rupanya ni cerita orang lah, orang yang pandai. Dia kata masjid negeri masa tu salah tanam. Rupanya pokok kurma ni dia kena tanam sebelah menyebelah. Jantan betina. Baru dia cepat untuk nak menghasilkan, nak melahirkan buah itu. Rupanya masjid negeri ni jantan dengan jantan. Lepas tu tak nak beranak. Oh, dia tidak LGBT dia. Pokok kurma ni strict. tak nak LGBT ni. Jadi kita kat mana kenal jantan betina serupa pokok betina tu jauh sikit. Yang dekat pagar tu betina. Manalah kenal zaman itu ya. Jadi inilah kelebihan kurma.
ada di kawasan rumah saya ada beberapa jiran pun yang ada tanam pokok kurma juga. Besar dah pokok kurmanya. Luar biasa sekali lah. Dan kurma ini, kita tak lama lagi nak puasa. Jadikanlah kurma ini sebagai makanan pilihan kita. Mana tuan-tuan puan-puan nak berbuka dengan Wellington beef, silalah. Nak makan shawarma ke, nak makan pasta ke, itulah lah tekok masing-masing. Tapi kurma kena ada. Sebab dia sabit dengan hadis-hadis yang kuat. Sebagai contoh nak bersahur. Bersahur, makanan terbaik adalah kurma. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi menyebut, ni'mas sahurul mu'mini tamru. Yang terbaik sekali untuk kamu bersahur adalah tamar. Disebut tamar. Ini beza, sebab kita tak berkenal kurma. Tamar ni kurma kering. Kurma kering. Sama ada keringnya ditangkai ataupun dia dipetik kemudian dijemur. Selama mana dia adalah kering, itu dipanggil tamar. Adapun kurma yang basah, itu dipanggil rutab. Rutab. Ada pula kurma pesen sekarang, balah. Balah ni kurma muda. Banyak dijual di pasaran, panjang-panjang tu kalau gigit boleh kunyuh, kerap. Yang itu dipanggil balah. Jadinya, makanan terbaik untuk bersahur adalah tamar. Kurma kering. Mudahlah kalau kita beli di pasar raya, beli dalam kotak. Kalau goyang-goyang ada bunyi gedeguk-gedeguk, kering lah tu. Kalau dia basah, dia melekat. Jadi untuk bersahur, makanlah kurma kering. Adapun untuk berbuka, dalam satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa illam takun rutabatun fatumairatun fa illam takun tumairatun hasawatin min ma'i. Nabi dia akan buka puasa dulu sebelum dia sembahyang maghrib dengan makan beberapa rutab. Jika tiada rutab, barulah Nabi makan tamar. Kalau tak ada tamar, Nabi minum seteguk atau 2 teguk air yang sejuk. Ini hadis dalam Sunan Tirmizi. Jadi Nabi dia dahulukan rutab ketika berbuka, iaitu kurma basah, kurma yang lembek itu. Maka tuan-tuan puan-puan nanti nak berbuka, ada yang puasa Rejab, puasa Syakban, dah boleh amalkan. Sahur kering, berbuka basah. Berbuka kurma yang melekit ataupun yang lembek, bersahur yang kering. Boleh ingat. Tapi kalau dah tak ingat, makan je lah, orang nak azan dah tu. Kalau nak sahur, aku tak ingat ustaz-ustaz, kering kau basah. Orang dah mengaji lah, makan je lah benda ada. Minum je lah apa-apa, tak dan dah nak mikir dia. Tapi ni nak dapat keutamaan lah. Hatta Nabi SAW, bukan sekadar masa bulan Ramadan, hatta masa hari raya pun, Nabi cari kurma dulu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin. Bahawa Nabi takkan keluar waktu pagi hari raya, khususnya hari raya Aidil Fitri, sebelum Nabi makan dulu beberapa biji tamar, kurma kering. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi sebelum Nabi keluar lagi sembahyang raya, mesti dia makan kurma juga. Dan khasiat kurma ni orang buat kajian banyak. Walaupun kajian ni bukan orang Islam buat, orang bukan Muslim pun buat. Mereka mengakui bahawa ianya memiliki khasiat yang tinggi. 1 kilo kurma ataupun tamar mengandungi 220 gram air, ada 2,740 kalori gula, ada 22 gram protein, ada 2 gram lemak dan ada 19 gram zat-zat logam dalam 1 kilo. Jadi air pun ada, manis untuk tenaga pun ada, semuanya ada. Dan banyak kajian yang dibuat di peringkat akademik, ada yang disiarkan dalam jurnal, ada satu Journal of Food and Science Nutrition. Ini peringkat antarabangsa. Dia kaji kurma ini, dia temui ada 15 jenis garam dan juga mineral dalam kurma. Ada kalium, kalsium, magnesium, ada fosforus, ada natrium, ada fluorin.
Fluoride ini bagus untuk kesihatan gigi. Itu ada disiarkan di dalam jurnal. Lepas tu di United Nations juga, FAO, untuk jawatan kuasa yang mengkaji makanan ini, dia bagi detail pula lagi. Dalam kurma ni ada 500 unit vitamin A, ada 0.9 mg vitamin B, ada 1 mg vitamin B2, ada 22 mg vitamin B7, ada 6,480 mg kalium, 630 mg fosforus, ada 590 mg kalsium. Dia susun pula satu-satu, berapa ada. Kadar karbohidratnya begitu tinggi, antara 44 sampai 88%. Fibernya juga tinggi, serat dia 6.4 sampai 11.5%. Kadar proteinnya juga antara 2.3 hingga 5.6%. Dia terdiri juga daripada 23 jenis asid amino yang susah nak ditemui dalam buah limau, apple dan juga pisang. Dia ada dalam kurma saja. Adalah kajian-kajian yang dibuat. Jadi selain daripada faktor kesihatan, dan kita tahu yang sihat, rakan-rakan kita yang non-Muslim pun ada yang amalkan dates ini dipanggil, kurma ini. Ada kalau lecikang, ada kurma kering dan sebagainya. Artinya orang tahu manfaat kesihatan. Cuma bagi kita orang Islam, tambah satu lagi, ini adalah sunnah. Itu yang memberi nilai tambah. Baik itu nama kitab ni, 100 sunnah yang dilupakan. Orang dah tak sibuk dengan benda yang Nabi recommend lah, iaitu kurma ini. Kurma ini, dia sama ada tamar ataupun rutab, adalah saya gelarkan buah yang berkat lah. Dia buah yang ada barakah. Sebab dia adalah makanan para Nabi dan makanan yang pernah dicicipi oleh para sahabat. Jadi dia jadi satu benda yang sangat barakah sekali. Dan kurma ni juga benda sebut dalam Quran. Benda sebut dalam hadis, ada banyak keutamaan-keutamaan. Khususnya bagi orang perempuan, wanita ni begitu bagus sekali. Bagi orang mengandung, orang bersalin, orang yang lepas dalam pantang, itu memang bagus. Dan ini disebutkan oleh Allah tentang Maryam. Yang mana Allah rekodkan dalam Quran, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا Kuli washrabi wa qari aina. Allah Ta'ala cerita, disebutkan, diberikan ilham pada Maryam, goyangkanlah pokok kurma itu ke arah kamu. Nescaya pokok itu akan menggugurkan buah kurma yang masak untuk kamu. Maka makanlah, washrabi wa qari aina. Makan, minum dan bersenang hatilah. Ini dalam surah Maryam ayat 25 sampai 26. Maka berdasarkan ayat ini, para ulama tafsir menyatakan bahawa tamar ataupun kurma kering dan juga rutab, iaitu kurma basah, adalah makanan yang baik untuk wanita yang hendak bersalin. Dan juga wanita yang dalam nifas ataupun dalam pantang. Itu begitu bagus sekali makan kurma. Kalau orang tanya mana nak tahu? Quran cerita disuruh, Allah suruh Maryam buat. Mana kau tahu Maryam buat, kau buatlah. Allah Ta'ala yang arahkan begitu. Ada manfaat dia. Tapi apa sajalah, kalau berlebih-lebihan tak adalah manfaat dah. Sekilo makan sehari tak jadi. Nabi suruh 7 biji je sehari. Dalam hadis juga disebutkan, kata Anas bin Malik, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikina'in alaihi rutabun faqal. Nabi pernah diberikan satu bungkusan yang ada rutab, kurma di dalam tu. Kemudian bila Nabi dapat, Nabi baca ayat Quran. Masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Nabi baca Quran. Perumpamaan perkataan yang baik seperti pokok yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pokok itu memberikan buah pada tiap musim dengan izin Tuhannya. Surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Maka Nabi pun menyebut hiyan nakhlatu. Itulah pokok yang disebutkan pokok kurma. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebab itu para ulama tafsir mengatakan bahawa
Apabila Allah Ta'ala menyebut tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, dan pokok itu memberikan buah pada setiap musim. Artinya pokok kurma sentiasa mengeluarkan hasilnya pada setiap musim. Setiap musim, dia tak ada musim. Itu kelebihan pokok kurma dan buah kurma. Baik itu Nabi, dia pernah mengumpamakan kita orang beriman ni macam perangai pokok kurma. Nabi pernah mengumpamakan, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya masalul mu'mini hadditsuni ma hiya. Sesungguhnya dari jenis-jenis pokok terdapat pokok yang daunnya tidak akan gugur. Pokok itu ibarat seorang yang beriman. Cuba kamu teka, Nabi beritahu, pokok apakah itu? Maka kata Abdullah bin Umar, orang ramai masa tu semua dalam hati menjawab pokok padang pasir, kecuali Ibnu Umar. Wa waqa'a fi nafsi innaha nakhlah. Aku dah terdetik dah pokok yang Nabi tanya ni mesti pokok kurma. Tapi orang semua menjawab fa waqa'an nas fi syajaril biwadi. Oh ya Rasulullah, itu pokok kat padang pasir. Kata Ibnu Umar, aku rasa bukan pokok padang pasir. Aku rasa pokok kurma. Tiba Nabi jawab, salah jawapan kamu, bukan pokok padang pasir. Faqala Nabi hiya nakhlah. Pokok itu adalah pokok kurma. Ibnu Umar kata, rugi kau tak jawab ada apa. Betul dah aku teka tadi, tapi takut salah. Rupanya betul. Itu Ibnu Umar sendiri cerita. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu kenapa Nabi mengumpamakan kita orang beriman dengan pokok kurma? Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, wa barakatun nakhlatu mawjudah fi jami'i ajza'iha mustamiratu fi jami'i ahwaliha. Berkat pokok kurma itu sebab pada semua bahagiannya ada manfaat. Dan manfaatnya itu berterusannya daripada start dia tumbuh sampai kering. Buahnya boleh dimakan. Segalanya boleh dimanfaatkan. Dia macam pokok nyo, semua boleh manfaat. Maka wa kadzalika barakatul muslim 'amah fi jamil ahwal nafsi mustamir lahu wa lighari hatta ba'da mautih. Dan itulah sifat yang sepatutnya ada pada orang beriman. Dia sangat memberi manfaat daripada lahir sampai mati. Dan tidak bermusim kebaikan yang dia buat. Bila-bila masa dia nolong orang. Jangan ikut perangai derian. Musim tertentu ya ada. Musim tertentu banyak sangat. Dan tak ada langsung. Biarlah perangai buah kurma. Ada sokmo. Gilah umrah bila-bila masa. Ada sokmo kurma. Kita tak tahu bila. Tak ada kurma tu. Ada. Ini perangai orang beriman, kata Nabi. Sebab itulah para ulama dahulu, dia meletakkan bab-bab khas di dalam kitab masing-masing berkaitan dengan kelebihan buah kurma. Termasuklah di dalam buku-buku atau kitab berkaitan Tibbun Nabawi. Ada satu riwayat ini kita dah ulahkan dahulu. Kata Imam Ibn Qayyim, dia menguraikan berkaitan tamar dan juga rutab dalam kitab Tibbun Nabawi dan juga Zadul Ma'ad. Termasuk juga disusun hadis tentang kurma ajwah, kurma bumi Madinah, betul. Dalam hadis yang popular yang kita pernah huraikan, maritu maradan atani Rasulullah. Kata Sa'ad, saya pernah sakit dada. Datang jumpa Nabi, mengadu. Nabi pegang dada saya sampai saya rasa sejuk. Wajadtu bardaha ala fuadi. Dada saya sejuk. Rasa tangan Nabi. Nabi scan agaknya, baca gitu. Kemudian Nabi pun beritahu pada Sa'ad, innaka rajulul maf'udun. Kamu ni sakit jantung ni. Ada sumbat agaknya. I'til Haris bin Qaladah. Pergi jumpa seorang tabib nama Haris bin Qaladah. Dia daripada puak Bani Saqif. Sebab dia seorang doktor, seorang tabib. Beritahu pada dia, tolong preparekan remedies, buatkan ubat. Beritahu kepada dia, falyakhus sab'a tamaratin min ajwatil Madinah. Beritahu pada dia, ambil 7 biji kurma ajwah Madinah. Kemudian falyaja'hunna binawahunna summa liyaluddaka bihinna. Ambil kurma tu, kemudian tumbuk sekali dengan biji dia sekali, kemudian berikan minum pada kamu nanti. Ini hadis dalam Sunan Abi Daud. Ini kita dah belajar dulu. Nabi nak mengajar kita tentang dos. Iaitu ada masa kita tahu ingredient tapi tak tahu dos. Sebab itu dalam dunia perubatan ada pakar farmasi. Orang pharmaceutical dia lebih kenal ubat berbanding dengan doktor.
sukatan dos berapa kilogram. Bukan ilmu tepi jalan tu, dia belajar betul macam mana nak pastikan preskripsi sesuai dengan orang. Jadi mungkin Nabi dia tahu ubat, tapi dos sebab ni melibatkan jantung. Kalau lebih takut mudarat, kurang tak menjadi. Jadi Nabi kata para ulama, dia suruh Sa'ad yang sakit ni jumpa dengan Haris bin Qaladah, minta buatkan ubat. Tapi ingredient dia kurma ajwah 7 biji. Jadi dia pandailah nak buat sukatan berapa, umur berapa, tidur berapa, ada alergi ke tidak. Adalah soalan-soalan yang ditanyakan. Begitu juga Imam Al-Bukhari, dia ada buat bab dalam sahihnya, dia sebut Al-Ajwah, iaitu kurma ajwah. Dia buat satu bab berubat dengan ajwah untuk merawat sihir. Dan ada satu lagi dia buat bab terminum racun dan berubat daripada racun. Dia banyak bawakan beberapa hadis, antaranya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, man tasabbaha kulla yaumi sab'a tamaratin ajwah lam yadurruhu fi zalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang bersarapan dengan 7 biji kurma ajwah, maka hari itu dia tidak akan diberikan bahaya dengan racun dan tidak sihir. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abi Daud. Jadi ada satu lagi hadis yang Imam Bukhari bawakan, kata Abu Hurairah, al-ajwatu minal jannati wa hiya shifaa'un minas summi. Ajwah itu adalah sejenis kurma dari bumi Madinah dan dia berasal dari surga. Dan ia adalah syifa daripada racun, penawar untuk racun. Hadis ni juga direkodkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmizi. Maka kata Imam Ibn Qayyim, inna hadha fi ajwatil Madinah wa hiya ahadu asnafi tamar biha wa min anfa'i tamarul Hijazi ala itlaq wa huwa sinfun karim mulazzis matinu lil jismi wal quwwah minal alyani tamra wa atibatil walladzih. Al-ajwah ini adalah kurma ajwah Madinah, sejenis kurma yang berasal dari kota Madinah, dikenal sebagai kurma Hijaz, sangat bermanfaat, lazat, teksturnya kukuh, lembut, empuk dan lazat. Itu detail lah disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan hadis yang kita belajar ni tentang kurma aliyah. Jadi Nabi kita hidupnya dikelilingi dengan kurma. Jadi dia sangat kenal dengan kebaikan kurma itu. Maka tinggal kita sekarang umatnya untuk nak yakin dengan kebaikan kurma ini. Nabi dia tidak kurma ni sekadar untuk Ramadan, masa raya, bahkan untuk tahnik juga Nabi gunakan kurma. Hatta nak pergi berperang pun bawa kurma. Pernah Aisyah radhiyallahu anha cerita, rumah kurma dulu makanan paling utama kurma. Makanan paling utama. In kunna ali Muhammadin nabkusu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illal ma'u wa tamru. Kata Aisyah, kami sekeluarga, iaitu keluarga Nabi Muhammad, tidak pernah pun nak menyalakan dapur dengan api untuk sebulan. Tak masak pun. Bapa tak masak bukan sebab malas. Makanan kami ketika itu hanya air sejuk dengan kurma keringnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dia bukanlah sebab Nabi ni kedekut, tidak. Dia tidak pemakan serupa kita. Dia jenis mendada lah. Macam puan-puan kan masak. Tengah kelas ni pun mikir, balikkah benda aku nak masak. Dah tak ada idea dah nak masak apa. Jadi kita ada planning. Sebab dapat suami dengan anak pemakan. Jadi terpaksalah sediakan. Macam Nabi ni dia tidak pemakan. Jadi Aisyah pun tak adalah beria nak prepare lunch ke apa. Campur pula, Nabi kuat puasa. Jadi lagilah. Benda ada lah. Apa perempuan kalau buat gitu, lari tengah malam suami. Balik buka tudung saji, tak ada makan. Buka tudung saji, tak ada makan. Duduk kedai mamak dia esok. Tidaklah, ini Nabi dia lain. Betul dia sihat. Dan Nabi pernah menyebut, la yaju'u ahlu baitin indahum tamru. Tidak akan lapar penghuni rumah yang di dalamnya ada buah tamar. Kurma kering. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi elok kalau kurma atau buah tamar ini dijadikan sebahagian daripada hadiah ataupun
iringan yang kita bawa ketika ziarah orang miskin, misalnya asnaf ni, rakan-rakan di majlis agama bahagian pengagihan, bolehlah ikut sunnah ini. Maksudnya bila pergi rumah orang susah, orang miskin, kita hantar kurma. Sebab kurma ini Nabi sebut kalau ada dalam rumah, penghuni itu tidak lapar. Tapi masalah orang kita, dia tak reti makan kurma. Dia suruh hantar Maggi ke rumah dia, barulah dia tak lapar sebulan, kata dia. Susah betul lah. Itu kamu tak reti makan kurma, puak makan kurma, tak reti. Sebab bukan buah-buahan kita. Maggi itulah dia naknya. Kari, Maggi ayam, tom yam, semua dia nak. Dan kata Imam An-Nawawi, fihi fadilatut tamar wa jawazul idkhalu lil iyali wal hasa alaih. Pada hadis-hadis itu menunjukkan keutamaan tamar disimpan oleh keluarga dan ada anjuran untuk menyimpannya. Syarah Sahih Muslim. Dalam hadis lain daripada Abu Hurairah, ma syabi'a alu Muhammadin min ta'amin wahidin salasan hatta qubida illal aswadain at-tamra wal ma'. Keluarga Nabi Muhammad tidak pernah kenyang selama 3 malam berturut-turut. Kecuali mereka kalau makan pun hanya 1 hidangan saja. Macam kita kan kalau lunch ataupun dinner, lauk kita kan banyak. Nasi, lepas tu mesti ada kuah, lepas tu ada ayam, ada sayur pula lagi. Ada pula, artinya 2-3 pinggan. Lepas tu kita membasuh pinggan banyak. Sebab makanan kita, Mak Saleh 1 pinggan je. Orang putih mudah, dia serve 1 pinggan je. Dalam pinggan ada daging, ada letak wedges ke apa, kentang, sayur. Ngadak tu, jadi basuh pinggan 3 pinggan je habis. Kita kan pinggan lauk dah sekian, pinggan, banyak makanan. Nabi jauh pada itu. Dia tak pernah makan makanan yang pairing. Nasi dengan ni. 1 je Nabi makan. Kecuali dia makan kalau ada kombinasi, combo aswadain. Kurma dengan air, itu saja. Yang lain single meal. Nabi punya cara makan. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan sampai Nabi wafat, memang itulah cara makan dia. Dia tidak ada banyak lauk. Ada orang boleh hidup makan 1 lauk je. Telur dadah, nasi putih. Hidup dia. Tapi ada orang tak boleh. Oh kering lah, tak ada kuah lah, tercekik lah, mati lah, macam-macam. Dia nak juga ada buatlah kuah sikit. Dan perangai suami pula, benda tak ada tu dah dia tanya. Kita masak ayam. Bang main makan. Oh ayam ni. Ikan tak ada. La ilaha illallah, benda tak ada tu dah dia tanya. Time kita masak ikan, dia pun pokok. Alhamdulillah ikan. Udang tak ada. Benda tak ada tu dah tanya. Jadi, yalah payah kalau puan-puan buat, memang lari tengah malam suami. Makan dah makin berubah dah. Lepas itu saya sering sebut dalam mana-mana syarahan. Rumah kita ni, elok simpan beberapa jenis makanan. Yang mana makanan ni adalah makanan yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Sebab saya melihat makanan ni ada berkat. Ada orang simpan kerih moyang dia, rasa berkat sangatlah. Kerih moyang kita tak ada dalil tuan-tuan. Itu turun-temurun je. Oh inilah kerih Ustaz pernah makan orang. Iyalah awak cerita awak. Yang ini benda-benda yang disebut pusaka dalam Quran. Buah tin, buah zaitun, buah anggur, buah delima, buah kurma. Ini semua benda sebut dalam Quran. Buah tin, ada surah At-Tin, ayat pertama sebut buah tin. Buah zaitun sebut dalam surah Al-An'am ayat 141. Pisang disebut dalam surah Waqiah ayat 29. Buah anggur sebut dalam Abasa ayat 28. Buah delima, rumman disebut dalam Ar-Rahman ayat 68. Buah kurma disebut dalam surah Al-Qamar ayat 20. Selain itu ada juga buah bidara. Ada pokok bidara. Tanamlah di rumah pokok bidara. Kita ni semua mati esok. Jadi biarlah ada benda tu di rumah kita je, orang nak nguruskan jenazah kita. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut sidrim makhdud. Dan dalam surga nanti ahli surga bersenang lenang di antara pokok bidara makhdud yang tidak berduri. Ini surah Waqiah ayat 28. Perkataan sidir dan juga ataupun sidrah diulang sebanyak 4 kali dalam Quran. Iaitu 3 kali dengan perkataan sidir dan ada sekali Allah gunakan sidrah. Makhdud ini maknanya khuddida syaukuh. Durinya dah dipotong. Maka dalam surga nanti
ada pokok bidara. Tanamlah pokok bidara di rumah. Banyak manfaat. Masjid negeri kita ni pun ada pokok bidara. Kalau tuan-tuan kenal pokok, kenal lah. Tak kenal Amerika lama memang tak kenal lah pokok. Pokok bidara ada tanam. Dan kita nak maklumkan tuan-tuan puan-puan nak ambil lah. Ambil ni janganlah ambil lepas tak tinggal benda. Ambil munasabah untuk kegunaan. Terus ambil bawa tong roro tu tak boleh lah. Benda sekadar untuk pakai. Dia bidara ni pertama untuk mandikan jenazah. Mandikan jenazah. Nabi ajar kepada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha masa nak mandikan jenazah anak andanya Zainab. Nabi ajar, "Irsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min zalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura." Mandikanlah anakku itu dengan 3 atau 5 atau lebih dari itu dengan air dan bidara. Kemudian letakkan bersama kapur baruh pada mandian yang terakhir. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga elok juga daun bidara ni untuk digunakan mandi bagi wanita haid yang akan bersuci. Pun bagus juga. Asma radhiyallahu anha, dia pernah tanya Nabi tentang tata cara orang haid nak mandi. Dia panggil bab ghuslil mahid, dia panggil. Jadi Nabi pun berikan petunjuk. Ta'khuzu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhura. Nabi ajar ambil air dengan daun bidara. Maka bersucilah dia dan sempurnakanlah dalam bersucinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nak mandi dengan air sirih apa lantak lah, air kaduk apa boleh belaka, tak ada masalah. Tapi air bidara adalah sebahagian juga yang disebutkan dalam hadis Muslim. Begitu juga daun bidara ni untuk orang yang baru masuk Islam. Benda ni tak wajib, jangan tuan-tuan hantar ke perkim pula 1 tong air, kecil hati orang kan. Benda ni tidak wajib. Qais bin Asim radhiyallahu anhu cerita, annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wasidri. Kata Qais bin Asim, dia masuk Islam, lantas Nabi memerintahkannya untuk mandi dengan air dan juga campuran daun sidir ataupun daun bidara. Ini hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi dan Imam Ahmad. Tidak wajib, tuan-tuan jangan. Bila orang tu masuk Islam, sudah masuk Islam kah? Sekarang pergi klinik, kita potong, siang ke dia. Lepas potong mandi siang ke dia. Bagilah dia tenang-tenang dulu. Ya. Dan yang keempat, pokok bidara ni tuan-tuan kena ada di rumah eloknya untuk nak mengusir jin dalam badan. Jin kita ni, banyak jin badan kita ni. Ataupun orang yang kena sihir, molek mandi daun bidara. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102 yang bercerita tentang fitnah syaitan kepada Nabi Sulaiman. Dalam perceritaan yang panjang itu, Syekh Al-Qurtubi menceritakan daripada seorang ulama bernama Wahab bin Munabbih tentang cara untuk nak mengubat sihir. Jadi disebutkan dia ambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus, dicampurkan dengan air, dibacakan ayat kursi, diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, bakinya diguna untuk mandi, insya-Allah bakal hilanglah sihirnya itu. Dan diutamakan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditambah pula dengan ayat kursi kerana semua ayat itu ada fadilat untuk nak mengusir setan. Ini boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang pertama dan juga tafsirul Quranil Azim jilid pertama muka surat 372. Artinya bagus benda, tapi orang dah tak tanam lah. Ini pokok surga, ada manfaat. Sama juga di rumah saya mencadangkan nak simpan kerih moyang silakanlah. Tapi yang kedua, pisang kena ada. Pisang ni berkat. Wa talhim mandud. Allah Ta'ala sebut, dan ahli surga esok mereka bersenang lenang, berlari-lari di pokok pisang yang bersusun pokoknya. Surah Waqiah ayat 29. Kata Al-Maraghi, perkataan mandud itu buah yang tersusun rapi dari bawah ke atas. Tak dapat kita gambar, tetapi dia macam sikat. Susun saja pokok pisang tu nanti. Jadi di rumah kita biarlah ada pisang. Dan pisang ni kalau di negara kita
tidaklah mahal. Bolehlah kita macam strawberry tu, gugur ke gambut kalau nak beli hari-hari. Pisang insya-Allah. Rumah tanam pisang, berapa ramai orang tanam pisang di rumah. Saya masa di Timur Tengah di Mesir dulu, orang Arab ni pisang ni buahan mahal. Pisang, mus ni mahal. Macam kita lah, strawberry, cranberry sebab ada tapi mahal lah. Jadi dia orang memang mahal lah. Yang murah anggur, strawberry murah. Tapi pisang ni benda mahal. Tak semua wilayah boleh keluarkan pisang. Jadi saya menyewa satu rumah student tu. Atas orang Arab, bawah orang Arab. Kita orang teringat nak buat goreng pisang. Beli pisang, memang mahal. Tapi teringat goreng pisang. Hantar ke jiran Arab. Jiran tu terperanjat tengok kita goreng pisang. Awak goreng pisang? Kan membazir. Bazir apa? Kampung aku penuh orang jual goreng pisang tepi jalan. Macam-macam rupa ada. Saya dulu heran apa dia pelik kita goreng pisang. Rupanya macam kita lah. Cuba orang goreng strawberry. Strawberry celup tepung. Kita jadi pelik. Kau goreng strawberry. Begitulah agaknya ya. Jadi kita pisang ada, belilah letak di rumah. Bukan untuk hiasan, makanlah ni kan, beli tak makan jadi saudara setan pula. Buah ketiga, hari ni kita bincang kurma, kena ada di rumah. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan di surga untuk kamu kebun-kebun kurma. Surah Mukminun ayat 19. Jadi kurma adalah buah-buahan yang akan kita jumpa di surga. Jadi untuk nak mewujudkan rumah kita, baiti jannati, rumahku syurgaku, kita dah wujudkan syurga tu di rumah kita dulu. Caranya paling basic, adakanlah buah-buahan di surga. Ada buah pisangnya, ada kurmanya, ada tanam pokok bidaranya. Dan puan-puan pun kenalah berpakaian seperti bidadarinya. Dia ada rumahku syurgaku lah. Kemudian apa lagi yang elok ada di rumah kita? Zaitun. Buah zaitun ataupun minyak zaitun. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifa akluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 141, dan Allah jadikan macam-macam tumbuh-tumbuhan dalam surga, antaranya zaitun. Jadi zaitun ini bukan tempat kita payah. Zaitun ni benda mahal. Jadi kalau ada, mampu belilah. Tak mampu beli buah zaitun, beli hak jeruk pun jadilah. Ada pickles di dalam botol tu, orang biasa makan dengan pizza ke makanan Itali ke apa, belilah. Jarang pula makan dengan nasi. Tak pernah jumpa ke orang cecah tambah belacan dengan pickles zaitun, tak pernah. Nak cuba boleh. Kalau tak lepas nak beli tu, masam atau tak minat, minyak zaitun, belilah. Olive oil yang extra virgin tu memang mahal lah. Beli je sebotol, letak di rumah, sorok sikit, jangan letak di bawah. Nak goreng telur pakai tu, letih kita. Minyak tu mahal. Minyak tu ngambil berkat-berkat lah. Buat apa, dia minyak zaitun ni banyak makan gitu. Orang suap begitu minyak zaitun sekarang ni. Ngambil berkat. Apa lagi kena ada di rumah? Buah delima. Delima pun bukan buah-buahan kita, tetapi sebab disebut dalam Quran wazaituna warrumana, disebutkan buah ruman ataupun buah delima ini pomegranate benda nama. Itu memang bagus. Ada jual sekarang ni kalau di pasar Taman Tun. Pasar Taman Tun memang heaven lah. Puan-puan kalau pergi pasar basah Taman Tun Dr. Ismail, pensan tengok dia punya barang basah suka. Tersusun je apa semua. Jadi ada orang jual pomegranate mereka nama tu, dia perah situ je. Gitu. Kuantan tak jumpa lagi lah. Mana dah siap cordial tu ada lah. Apa lagi elok kena ada di rumah kita? Buah anggur kena ada. Ni pun mahal juga tapi belilah. Buat ambil berkat. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Kami tumbuhkan dalam syurga itu kebun-kebun anggur. Kita tak kata benda ni wajib ada di rumah. Tapi kita nak ngambil berkat. Berkat. Letak di rumah, jadikan cicipan kita sambil menengok TV ke apa, makanlah benda-benda
Yang jauh lebih barakah kita percaya daripada kita simpan benda-benda lain di rumah kita. Baru ni saya ada terbaca The Islamic Botanical Garden di Sharjah, di UAE, di United Arab Emirates. Dia tanam satu kawasan tu, pokok dan buah-buahan yang disebut dalam Quran dan hadis. Oh, ini baguslah idea ni. Kalau tuan-tuan puan-puan rumah ada kawasan boleh cocok tanam ataupun ada kebun, tanah kebun mana disoi ke mana ke. Eloklah kita buat satu area tanam pokok-pokok yang disebut dalam Quran. Mungkin berkat satu part, tapi kita nak educate anak-anak cucu kita, tunjuk ni pokok dalam surga ni. Pokok dalam surga. Dia ada 50 tanaman kan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Anggur, buah ara, zaitun, pisang, basil ataupun selasih, kemangi tu ada sebut juga. Kayu putih, halia, pokok palma, delima, macam-macam. Ada 50. Dan ada 42 jenis tanaman yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Termasuklah aloe vera. Ada sebut lidah buaya tu. Apa lagi? Kunyit, mustar, jintan hitam. Itu semua ada disebutkan dalam hadis. Jadi, dia tanamkan di satu kawasan dekat dengan The Islamic Botanical Garden di Sharjah. Dia ada rezeki bolehlah pergi melawat. Cuma di Botanical Garden tu hanya 2 pokok saja yang disebutkan dalam Al-Quran yang mereka tak dapat nak tanam. Bila orang tanya pokok apa? Pertama pokok zakum. Tak jumpa dia apa. Sebab itu pokok dalam neraka. Mana tak jumpa nursery mana yang jual, tak ada. Yang kedua pokok gharqad, dia orang tak nak tanam. Sebab gharqad ni pokok yang akan membocorkan, menyimpan rahsia orang Yahudi bersembunyi di belakang mereka. Jadi inilah dia buah-buahan, sayur yang elok kalau dapat kita simpan di rumah, tanam di kawasan rumah. Ini termasuklah kurma ni. Hadisnya begitu kuat, sayanglah kalau kita tidak gunakan. Ada satu ayat Quran, dia sebut kurma dan Allah Ta'ala suruh pandang kurma itu, pandang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia itu memandang kepada makanannya. Mana kita macam nak berbuka puasa ke, nak lunch ke, dinner ke, apa ke. Sebelum makan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Cuba pandang dulu pada makanan itu. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit. Maknanya bila kita tengok makanan, Masya Allah. Pokok-pokok sayur ni tak akan tumbuh tanpa adanya air. Air itu diturunkan daripada langit. Yang menurunkan adalah Allah. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi ini dengan sebaik-baiknya supaya kamu dapat bercocok tanam. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi ini, kata Allah. Wa inaban wa qadba, ada anggur, ada sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, ada buah zaitun dan ada buah kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan daripada kebun-kebun yang lebat inilah datangnya makanan ini. Wa fakihatan wa abba, ada buah-buahan yang ditanam di kawasan yang berumput. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Aku buatkan untuk beri senam pada kamu dan untuk dimakan oleh binatang ternak kamu. Ini surah Abasa ayat 24 sampai 32. Kalau setiap orang Islam ada perangai ini, insaf dia. Setiap kali nak makan, Masya Allah. Jauh perjalanan makanan ni nak sampai ke meja aku. Ada ikan siakak. Jauh perjalanan. Nelayan, tanjung api, berserah, baluk, pergi ke laut, tinggal keluarga. Nak sampai ke meja aku, Masya Allah. Menempuh ombak, ribut, ayam nak sampai ke meja aku. Bergaduh siang malam dengan pembekal, dengan kartel, dengan apa macam-macam. Sampai ke meja aku. Telur ayam, bergaduh nak dapat telur ayam. Sampai sayur, pekebun tanam, Bangladesh jaga. Insaf, kita akan jadi insaf bila nak makan. Tak adalah mulut tu nak komplain je kerja. Tak apa sedap hari ni. Tuhan suruh tengok begitu. Supaya datang keinsafan. Dan salah satu yang Allah Ta'ala sebut adalah wazaituna wa nakhla.
Ingatlah, aku tumbuhkan pada manusia ni buah zaitun dengan buah kurma. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah dia kurma yang kita digalakkan dalam hadis ini. Cuma timbul persoalan, ada tanya, Ustaz, saya pernah baca dalam satu hadis, Nabi sebut keutamaan kurma nama Barni. Ni Barni bukannya I love you, you love me, cucu kita dengar tu lain. Ini Barni nama spesies kurma. Boleh tak kurma Barni ini disamakan dengan kurma ajwah? Baik. Ada satu riwayat yang dinukilkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya yang disandarkan kepada Ali bin Abi Talib. Ja'a Jibril ila Nabi SAW faqal, Ya Muhammad, khairu tamaratukumul barni. Jibril pernah datang kepada Nabi, dia memberi pesan, wahai Muhammad, sebaik-baik kurma bagi kamu adalah kurma barni. Ini boleh rujuk dalam kitab Tibbun Nabawi, jilid kedua, muka surat 726. Jadi ada orang keliru. Ada tak persamaan ajwah ni dengan barni? Begitu juga Imam Al-Hakim. Dia ada menyebutkan dalam kitabnya daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan sedikit lafaz tambahan. Dia mengatakan Nabi pernah bersabda, khairu tamaratikumul barniyu yukhriju da'a wala da'a fih. Sebaik-baik kurma bagi kamu adalah kurma barni. Dia menghilangkan penyakit dan tidak ada penyakit padanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Begitu juga Imam Ahmad ada meriwayatkan dalam musnadnya daripada riwayat Syihab bin Abbad. Tapi dengan lafaz, amma innahu khairu tamrikum wa anfa'uhu lakum. Sesungguhnya kurma barni adalah sebaik-baik kurma untuk kamu dan bermanfaat untuk kamu. Jadi hadis tentang kurma barni ada. Dan riwayatnya itu pelbagai. Jadi kalau orang timbulkan persoalan, adakah kurma bani ini sama dengan kurma ajwah? Kita putuskan pagi ini, tidak sama. Kurma barni, ajwah. Tetapi dua-duanya adalah daripada keluarga kurma yang sangat baik dan berkualiti. Cuma para ulama ada membezakanlah. Kita boleh tengok takrifan mereka menyebut dari segi rupa misalnya. Kurma barni ini warnanya kekuning-kuningan. Manakala kurma ajwah warnanya kehitam-hitaman. Jadi jangan dikelirukan. Kalau tuan-tuan puan-puan pergi ziarah Madinah, orang nak jual kepada kita, muzawir nak jual. Dia kata, Ajah ini kurma barni. Kurma barni ini ajwah adik-beradik. Tak, dia tak sama. Kurma barni kuning, kurma ajwah hitam. Itu jelas. Ada juga orang yang bertanya, Ustaz, kalau kurma ajwah ni 7 biji boleh jauh pada sihir, kalau kurma lain tu tak ada fadilat ke? Kalau saya tak dapat kurma ajwah ni maklum yang benda mahal. Orang balik umrah semua bawa balik kurma ajwah. Tapi bila tetamu datang dia tak idang, sorok bawah katil. Dia bagi kurma benda-benda lain, toh mana kurma dia beli. Apa bukan tak nak bagi, benda mahal. Benda kurma ajwah ni dia punya packaging pun premium, takut kita nak buka. Kenapa? Sebab benda mahal, kita faham. Jadi ada orang tanya, boleh tak berlaku khasiat itu kepada kurma yang lain? Dalam kitab Syarah Mumti' jilid kelima disebutkan, kana Syekhuna Ibnu Sa'di rahimahullah yara an zalika ala sabil tamthil wa anal maqsud at-tamar mutlaqan. Di kalangan ulama menyebutkan, antara mereka memetik pandangan daripada Ibnu Sa'di, bahawa bila Nabi sebut kurma tu ajwa, itu hanya contoh. Ini sebahagian berpendapat. Mana ada yang mengatakan bahawa maksud kurma itu semua kurma. Ajwah itu hanya contoh. Ada yang berpendapat begitu. Kata Imam Al-Qurtubi, lakin qad qala ulama akharun annahu in lam yajid tamran min tamril Madinah falyastakhdimu min ayyi tamrin indahu. Ada ulama berpendapat, jika seseorang tidak mampu atau tidak memiliki kurma Madinah atau kurma ajwah, silalah menggunakan kurma apapun yang dia miliki. Ini merujuk kitab Al-Mufhim jilid ke-17. Jadi ada pandangan ulama mengatakan bahawa kalau tak ada tanduk rotan pun boleh lah, tak ada masalah. Jangan tukar kurma tu dengan apple sudahlah. Siapa makan 7 biji apple,
nescaya tak kenalah sihir. Tak kena sihir, pergi 7 biji apple, pergi hospital gaya 7 biji sekali agung. Tak boleh. Dia biar kurma juga. Tapi kalau ada pilihan, ajwah dengan yang lain, sapawi misalnya, ambil lah ajwah. Tapi kalau dah tak ada, habis buka dah almari dapur, cari atas, sorok beri, sampai tak ingat mana letak. Mana ajwah aku letak dah nak puasa? Kali jumpalah kurma yang Muhammad bagi tahun lepas, boleh makan lagi. Makan je lah, itu ialah ada. Kalau nak pergi ke bandar, pergi saudagar kurma apa tu, satu kerja pula, nak parking, jam, makan benda. Sebab yang mustahak, kata ulama, sarapan. Maknanya, kalau ajwah sekalipun, tak makan sarapan, tak guna sebab tak ikut SOP. SOP-nya breakfast. Jadi kalau lepas ni kau nak makan, boleh, tapi tak ada fadilat. Pagi esok, kalau nak sahur, untuk nak sahur, makan kurma ajwah 7 biji. Nanti hari Jumaat pagi, morning, breakfast, kurma dulu 7 biji. Sekarang ni orang dah buat pesen baru, dah blend. Buat pula cordial juice ajwah. Ada satu botol. Kita tinggal makan je beberapa sudu. Canggih dah sekarang tuan-tuan. Boleh sedut pakai straw ada. Zurr, kurma ajwah. Ada juga. Macam-macam pesen. Gayanya panjang pula cerita ajwah ni. Ingatkan hari ni boleh masuk habatus sauda. Tak ada lah. Nantilah kita sambung habatus sauda pada kesempatan akan datang. Jadi buat akhirnya, amalkanlah kurma ajwah. Tapi kita pesan banyak kali dah, jangan sampai berhenti berubat. Jangan sampai tak buat rawatan. Buat kemo buatlah. Buat fisio buatlah. Hemodialisis buatlah. Makan hanya untuk mengambil barakah. Apa? Kesembuhan, bonus, barakah. Yang bekam, yang makan kurma, kita buat macam-macam untuk dapat fadilat dan keberkatan. Baik, untuk minggu depan, kita nak maklumkan 15 Februari, program kita tak dapat diadakan. MIB tak dapat diadakan kerana ada tugasan di Putrajaya. Jadi kalau nanti tuan-tuan puan-puan nak isi slot yang kosong next week hari Rabu itu, boleh bincang dengan Ustaz Nizam, boleh ajak Al-Fadhil Ustaz Ja'far Sadiq Al-Kaf yang mengajar setiap hari Isnin itu, sebab dia ada cerita kalau setiap hari Isnin saja buat, tak dan khatam fiqh Ramadan dah puasa dah. Kalau dia free, puan-puan, tuan-tuan pun okey, hari Rabu 15 hari bulan boleh, malam next week ada 2 kali lah kita buat kelas, hari Isnin 1, hari Rabu 1. Ini kita wawarkan juga, ada yang tak dapat hadir hari Isnin baru-baru ni. Kita sekarang buat daurah Ramadan. Kita panggil orang alim untuk bimbing kita buat ulang kaji balik tentang puasa Ramadan dari segi syarat sah, syarat wajib, makruh. Baik kita ni masuk Ramadan esok dah knowledgeable lah. Tidak tanya soalan-soalan bodoh-bodoh sebelum dulu, korek hidung lah, tarawih 8 lagi afdal lah, macam-macam. Jadi kita buat kelas setiap hari Isnin 10 pagi. Ni open lah, puan-puan tuan-tuan nak datang pun boleh. Dan kita tidak mengajar sangat, banyak sesi interaksi dengan Ustaz Syed Ja'far Sadiq. Dia banyak interaksi, ada soalan nak tanya tentang nak ganti puasa orang dah meninggal, tanyalah pada dia. Jadi kalau nak buat kelas tu 15 bulan, boleh bincang dengan Ustaz Nizam balik. Kemudian pada minggu depan juga, hari Rabu malam, tak ada kuliah mingguan daripada imam besar kerana kita nak buat satu majlis istimewa. Ni boleh mohon war-warkan juga. Kita anjurkan ceramah Isra' wal Mi'raj dan kita mengundang Maulana Mansur bin Ismail Al-Hafiz yang merupakan mudir Madrasah Miftahul Ulum di Seri Petaling. Nanti iklan kita akan keluarkan, tuan-tuan boleh datang dengar ceramah begitu bagus sekali. Maulana kita ini, dia mempunyai ramai anak-anak murid terdiri daripada artis-artis yang berhijrah minat pada agama daripada tangan-tangan kumpulan dia ni lah. Begitu hebat sekali. InsyaAllah minggu depan. Saya kira sekadar itu, malam nanti kita kuliah mingguan ada. Saya akan bawakan pembahasan tentang masalah ataupun hal benda ketajuk lupa dah malam ni. Menu rahmah. Menu rahmah. Iaitu kita nak mewawarkan tentang kepentingan kita menyantuni orang yang memerlukan lah. Meniaga juga kena ada menolong orang juga. Sekadar itu kita tutup dengan doa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikan waktu duha, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.